أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Suratul Kafirun yang dibaca ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, yang disebut dengan suratul Tauhid wal bara'ah min asy-syirki wad dalal. Surah yang menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, dan menolak syirik dan kesesatan dalam segala bentuknya. Zaman menegakkan keimanan yang kuat, akidah yang teguh, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, untuk membezakan di antara ahlul iman, iaitu ahli yang beriman kepada Allah sahaja, tak ada Tuhan yang lain daripadanya, dan ahlul syirk, ahli yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Disebut sebab turunnya ayat ini bersempena dengan peristiwa apabila pemimpin-pemimpin Mekah bertemu dengan Nabi SAW dan berunding, kita tak payah berlawan lah, kita pakai gini, kita pakai tolak asuh, tahun ni kita pakai sembah Allah, aku ikutmu kita sembah Allah. Tahun depan kita sembah berhala, mu ikut aku sembah berhala. Kita bagi gitu, bagi masa. Susah dah balah kita, dah balah. Aku ikut agama mu sikit, mu ikut agama aku juga. Mu mari sejik aku, mu mari rumah berhala aku, sembah tak kok dengan aku. Patut aku pergi sejikmu, semayang dengan mu juga. Senang, dah jadi balah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menyatakan bahawa tidak ada tolak ansur, putus haram, kerakwatan dengan syirik, di mana akidah tauhid tidak boleh digabungkan dengan syirik sekali-kali dalam semua keadaan, sama ada marhalah Makkiyah, marhalah di Mekah, di masa Islam dalam keadaan yang masih lemah, penganut-penganutnya dizalimi, ditekan, ditindas, dibunuh, diseksa, tak berganjak, dan di masa tegaknya negara di Madinah tidak berganjak juga, di antara Islam dan bukan Islam, di antara iman dan kufur, di antara tauhid dan syirik, berpisah di antara satu sama lain. Walaupun kita hidup bermasyarakat, hidup bergaul, boleh bercakap antara satu sama lain dalam keadaan yang damai, tetapi dalam masalah akidah tidak boleh bercampur sekali-kali. Allah menegaskan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kita semua. Bila orang kafir ajak perkara yang sama, tak usah balah lah, mari kita pakat gilir sembahyang. Orang kafir ajak gitu, mana tahu, takut ada kalangan kita yang berasa nak sedap je. Takut ada, tak dikira. Quran ni mukjizat sehingga hari kiamat. Kita nak perpaduan kan? Nak perpaduan. Perpaduan ada batas. Jangan sampai tak ada batas. Ada batasnya. Kita kena sedar. Batas kita dengan Allah Ta'ala, batas akidah tak boleh bercampur. Qul, katakan,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan siapa sahaja di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, sama ada mereka itu kafir yang menyembah patung dan berhala, termasuklah orang-orang Yahudi dan Kristian yang juga kafir. Walaupun Yahudi menyembah Allah, tapi mereka menerima syariat-syariat dan peraturan yang dibawa oleh padri-padri dan pendeta-pendeta mereka, yang juga beribadat dalam tindak tanduk dan cara hidup lain daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, wahai mereka yang kafir, yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah manusia, menyembah peraturan-peraturan yang lain daripada ketentuan Allah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak memperhambakan diri kepada apa yang kamu abdikan diri kepadanya. Aku orang Islam. Kalau Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sembah apa yang kamu sembah, tidak puja apa yang kamu puja. Aku tak buat apa yang kamu buat itu. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kamu juga tak sembah Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kamu sembah patung, sembah berhala. Walaupun kamu duduk kata patung berhala ni adalah perantaraan sembah Allah juga. Cuma patung ni jadi perantaraan. Suruh patung royak ke Tuhan, suruh patung royak ke Tuhan pula dah. Ini pelik jahiliah, mengadakan perantaraan. Sama saja, bukan sembah Allah, sembah patung tu lah. Dalilnya kalau akak patung tu usung ke mana-mana, duk hadap ke patung tu lah. Menandakan dia sembah patung, bukan sembah Allah. Kita orang Islam bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah Ta'ala. Walaupun kita menghadap kiblat ke arah Kaabah, kalau Kaabah tu dirombak, batu dia bawa ke sini, tak boleh hadap ke batu Kaabah, hadap ke Mekah juga. Menandakan kita menyembah Allah sebenarnya, bukan menyembah batu-batu Kaabah. Mereka menyembah batu-batu itu, mereka menyembah manusia-manusia yang dilantik menjadi Tuhan lain daripada Allah, menyembah iblis dan syaitan yang dipuja. Wala an abidum ma abatum, dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyembah apa yang kamu sembah, batu-batu dan patung-patung, termasuklah manusia dan lain-lainnya. Wala antum abiduna ma a'bud, diulang sekali lagi, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ulama tafsir yang mendalami bahasa Arab mengatakan bahawa ayat yang kedua sama dengan yang pertama tadi untuk menguatkan ayat yang pertama, taukid. Ada ulama mengatakan ayat yang pertama maksud yang telah lalu. Yang telah lalu kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Yang kedua ni akan datang, mu tak sembah juga, mu degil juga akan datang, mu tak sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Ayat ini menegaskan al-kufru millatun wahidah, kufur tu satu saja agamanya. Walaupun nama agama macam-macam, Hindu, Buddha, Majusi, Kristian, Yahudi dan lain-lain, semua kufur belaka. Semua kufur, engkar akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersatu dalam menentang Islam. Semuanya kita kena satu dalam tidak boleh mengikut cara-cara mereka. Ini kita kena tahu. Ayat ini adalah ayat yang tegas menyatakan tauhid, mengadakan kita tegak dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi membaca ayat ini di Makkahul Mukarramah. Bila Nabi wafat, bila Nabi menegakkan kerajaan Islam di Madinah, Nabi tegas dengan tauhid bila mengadakan perjanjian
dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, perjanjian dengan penyembah-penyembah berhala, termasuk orang munafik yang ada di Madinah, yang terkenal dengan piagam Madinah. Wa innahu ma kana min bain ahli hadhihi as-sahifati min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu famaradhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di antara dua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini, perjanjian Madinah ini, yang dibimangi boleh merosakkan perjanjian, dah dirajukkan kepada Allah, dirajukkan kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirajuk pada Allah, rajuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Dan inilah juga risalah yang dibawa oleh sahabat-sahabat ke seluruh pelosok dunia, dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi sehingga hari kiamat, termasuk Rubi bin Amir yang dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an supaya bertemu dengan Rustam, panglima tentera Parsi yang menjadi kuasa besar dunia di zaman itu. Ajak orang Islam berunding. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas hantar dalam masa 3 hari, tempoh 3 hari diberi pada mereka untuk berunding, dan salah seorang wakilnya adalah Rubi bin Amir bertemu dengan Rustam. Setelah Rustam, panglima tentera Parsi, menawarkan dengan beberapa tawaran. Dosa gaduh lah. Kalau nak harta, kami sanggup beri harta. Sila. Kalau nak tanah, pikul nak tanah macam mana. Nak tanah ni, isi lagu ni pikul. Pikul gunung ni, tanah ni. Mereka mempersendakan. Rubi dengan terah mengatakan, tujuan kedatangan kami, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami, Allah Ta'ala yang suruh kami mari ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu daripada kamu. Kami tak paksa, untuk mengajak sesiapa yang mahu daripada kamu, daripada mengabdikan diri kepada hamba-hamba, kepada makhluk, kepada mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan kepada segala makhluk dan seluruh alam ini, daripada kezaliman ajaran-ajaran agama-agama dan rekaan manusia kepada Islam yang adil, daripada dunia yang sempit kepada dunia yang luas sehingga hari akhirat. Ini tujuan kami datang ke sini. Lalu Rustam yang mewakili kerajaan Parsi degil, tak mau terima risalah ini, berdamai pun tak mau juga, ajak berperang. Maka berperanglah, dan Allah mengalahkan Parsi. Parsi ditumbangkan oleh Islam, ditakluk oleh Islam. Islam berkuasa memerintah negeri Parsi, dan tegak negeri Parsi, agama tauhid ditegakkan. Di masa Islam memerintah, Islam tak paksa penganut-penganut agama lain masuk Islam. Tapi jangan kacau Islam, jangan ganggu Islam, jangan ganggu Islam, jangan kacaukan Islam. Nak laksanakan Islam, jangan kacau. Ini dimasuk orang Islam dalam keadaan yang kuat. Barulah kita boleh kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Lah ni dok dia nak heret kita ikut agama dia. Ini jadi masalah yang sangat besar. Kita orang Islam pula terikut-ikut dengan dia. Ini jadi masalah yang besar. Di akhir zaman, di masa orang Islam tidak kuat dengan agama. Jadi masa ni kita kena kuat pegang dengan agama kita. Kerana agama Islam lah yang menyelamatkan kita dari dunia sehingga hari akhirat. Wallahu a'lam.